Baik tuan-puan, baginda Nabi Muhammad SAW, dia meruntuhkan jahiliah dengan meruntuhkan 4 pilar, 4 rukun jahiliah. So dalam Islam, jahiliah ini disebut sebanyak 4 kali. Mari kita mengambil kefahaman bahawa akar ataupun benih jahiliah tertanam dalam 4 perkara ini. Kawal 4 perkara ini, maka Islam akan berlangsung dengan penuh kehebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kuliah Doha kita pada pagi ini, puan yang dikasihi, yang anggun. Masya Allah, jelas tutur bicaranya. Seluruh ahli jawatan kuasa Surau Bukit Mulia, puan-puan, tetamu-tetamu Allah yang dirindui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah. Dan saya rasa pertama kali sampai sini, menjejakkan kaki ke sini, nombor 1, tenang. Sampai je rasa tenang. Betul ke tenang ni? Dalam tak bertendang lah. Mudah-mudahan. Takut mungkin dia dekat atas bukit ke kan, jadi rasa macam tenang, fresh hari Ahad, tak ada sibuk, tak ada pening-pening pun ya. Tak ada serabut. Jadi mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda bahawa banyaknya rahmat Allah di sini. Dan tanda juga kita sangat mensyukuri nikmat Allah dan juga berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Puan-puan yang dikasihi, hari ini bertepatan dengan 5 Muharram 1445 Hijrah. Kita biasanya akan membuat program-program seperti ini jugalah kan. Majlis-majlis ilmu untuk kita lebih membina hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, dan juga kita berazam dari majlis ilmu ini kita dapat 1 ataupun 2 poin untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi ni surau Jumaat, kod macam-macam mana pun kita niatlah iktikaf ya. Nawaitu hadzal i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf ni maksudnya kita memenjarakan diri kita. Kita ikat diri kita untuk tujuan supaya rohani kita itu dibina dan dibangunkan. Dia kalau nak sebut penjara tu macam bersalah aja kan, macam orang bersalah aja. Tapi ada satu istilah moden sekarang ini. Kalau handphone ni perempuan dia dah habis bateri, apa perlu kita buat? Kita kena recharge. So bila kita recharge tu, dia tidak berapa free, tidak berapa bebas sebagaimana sebelum dia kena recharge. Recharge itulah iktikaf. Jadi bila kita recharge, kita ni sekarang sebenarnya adalah sedang recharge. Yang kita recharge adalah rohani kita. Puan-puan, Masya Allah, bila kita tengok dalam bulan hijrah ini, saya lebih suka kalau kita fokus apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dalam bentuk memperkasakan syiar Allah selepas hijrah. Atau dengan kata lain, kenapa ada penghijrahan dari zaman jahiliah ke zaman Islamiah ya? Kenapa mesti ditentang ataupun diruntuhkan jahiliah? Boleh macam tu ke? Tiba-tiba je zaman jahiliah semua keluar. Masya Allah. Dan itulah dia perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa yang ada pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah, sistem perniagaan sangat korup. Riba, rasuah berleluasa. Siapa yang kuat, dia yang akan untung banyak. Menipu-nipu ini biasa.
dan menawan orang untuk membeli barang dia itu dengan tawaran-tawaran palsu juga biasa. Rasa macam biasa. Masya Allah. Rasa macam biasa, betul. Bunyinya macam biasa je kan. Dan zaman jahiliah, nyawa anak-anak ini dia tidak bernilai. Bunuh je. Kalau rasa macam tak worth it untuk jaga, untuk bela dalam keluarga, buang je. Lagi kalau anak-anak perempuan ini, ya Allah, mendatangkan masalah, dia kata. Ada masalah dan tanam saja. Dan perempuan dijadikan bahan perzinaan, bahan pelacuran, bahan warisan. Jadi kaum wanita dengan harta pusaka sama dia punya taraf. Bila seorang suami meninggal dunia, perempuan, dan kemudian suami itu hidup dengan isteri yang kedua contohnya, anak dari isteri pertama ada hidup dengan ayah dia, mati bapak dia, mak dia, kira mak apa? Mak tiri kan? Mak tiri dalam dua keadaan, sama ada akan dikahwini oleh anak itu atau jadikan hamba. Sampai begitu. Anak-anak yatim, tengok siapa yang nak menjamin anak yatim ni. Kalau dia dijamin, dia selamat, masuklah ikut kabilah-kabilah mana. Kalau tidak ada jaminan, maka mereka mendapat status hamba. Dan hamba waktu itu, siapa yang ada banyak hamba, dialah yang kaya. Dan hamba kalau nak dikiaskan pada hari ini, hamba ibarat minyak. Siapa-siapa yang terlibat dalam bisnes oil and gas, kaya. Sebab dia adalah sumber tenaga dulu. Kalau kita hari ini nak air, ada paip, betul tak? Ada meter air, payah je lah bulan-bulan. Nak api tinggal petik suis saja. Petik suis, oh dah ada dah tu. Kipas pun berpusing. Kalau zaman dulu tak ada. Zaman dulu kita kena ada siapa? Hamba. Terpacak dekat situ. Nanti dia akan tarik alat kipas. Tolak balik, tarik, tolak, tarik, tolak, tarik, tolak. Baru kita dapat kipas. Nak masak, kena ada kayu api. Kena ada api. Kalau nak masak besar, kena ada orang yang cari kayu api. Jadi kena tenaga hamba. Kita boleh recall balik lah. Banyak movie-movie cerita pasal hamba kan. Nak bawa kenderaan dan sebagainya. Hamba. Masya Allah. Dalam Islam, perhambaan ini dibebaskan. Bayar fidyah, bayar kafarah, bayar denda ke apa ke. Merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Sehingga kalau ada hamba itu, perempuan mengandung, dia kan halal dengan tuan dia. Tak perlu nikah, tak perlu akad. Halal dengan tuan dia. Seandainya mengandung hamba perempuan itu, hamba perempuan itu dengan anak tersebut automatik merdeka. Cara Islam nak bebaskan kita daripada perhambaan. Sangat-sangat indah, hebat Islam ni. Tapi kita salah faham. Kita kata dalam Islam ada sistem perhambaan. Salah. Kita tak cukup belajar tu. Kita tengok Islam sebenarnya memerdekakan manusia daripada menjadi hamba sesama manusia. Hari ini hamba itu Allah dah tukar kepada manpower. Bukan manpower lagi, tapi source of power yang daripada sudut minyaknya, elektriknya, gasnya lagi, air lagi. Macam Allah, kalau dulu air kena pikul kan. Saidina Ali selepas wafatnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhum, dia cerita macam mana Sayyidatina Fatimah alaihassalam ini radhiyallahu anha, dia bahu dia, badan dia lebam-lebam. Sebab Sayyidatina Fatimah dia tidak ada hamba kan. Jadi dia buat kerja semua sendiri. Kalau kita kata orang macam tu tak kisah, kita pun buat kerja sendiri. Kita buat kerja sendiri, kita pergi kedai. Nak tepung kita tunjuk je. Nak mi kita pun tunjuk. Nak beras kita tunjuk. Nak gula kita tunjuk. Nak air kita tunjuk. Tunjuk je.
Tapi zaman dulu tak ada perempuan. Nak buat roti kena buat tepung dulu. Nak buat tepung dulu kena kisar gandum dulu. Macam tu. Jadi kerjanya itu sangat-sangat berat. Sebab tidak ada hamba. Mana ada blender? Dulu tak ada blender. Kita sekarang semua ada blender. Ada Thermomix lagi kan. Ada macam-macam lah. Tak boleh nak kata lah. Senang je sekarang ni. Nak masak atau tak masak je. Ada Noxa pressure pot kat rumah. Ada. Itu dah kuno dah tu. Dan kalau yang dah baru tu macam-macam ya. Masya Allah. Jadi tuan-puan yang dikasihi, syukur kita. Jadi dalam waktu kita hijrah ini, mari kita sama-sama mengambil semangat baginda Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebab saya datang kemari ini, saya lihat di sini bukit pun bukitnya antarabangsa tuan-puan ya. Okay. Dan rasa-rasanya saya kena lebih tinggi sikit lah. Kena nak bagi poin-poin itu sebab saya strongly believe perempuan semua akan faham dan tahu macam mana nak praktiskan perkara tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya bila membawa Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah mencuci seluruh sistem jahiliah tu tadi. Yang hari ini seolah-olah ada pula lagi benih-benih jahiliah. Macam dibela-bela jahiliah itu. Macam nak dimekarkan, nak ditumbuhkan ya, nak disiram benih jahiliah tu. Sedangkan Nabi dah cabut semua. Akar-akarnya semua dah dibakar. Tapi kita bawa balik jahiliah itu. Betul kan? Macam kematian anak-anak biasa dah. Perempuan berzina, zina mata, zina body, zina whatsoever lah. Banyak sehingga kita rasa benda itu dah normal. Ya, orang perempuan tukar nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan, benda itu pun sudah seolah-olah normal. Apa dah jadi dengan masyarakat kita ini perempuan? Kan? Seolah-olah dah jadi seperti kembali ke jahiliah. Dan Nabi Muhammad SAW tahu benda tu. Nabi berpesan kepada kita, Bada'ul Islamu ghariban. Islam itu bermula dengan sesuatu benda yang orang pandang pelik. Pelik Islam. Tuhan satu. Kena pula tutup aurat. Sembahyang 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali ke? Kena puasa. Al-Quran tu apa? Pelik. Fasayaudu ghariban kama bada. Nabi sebut Islam itu dia akan jadi pelik sebagaimana asal. Lah, bertunang takkan tak boleh nak keluar. Pelik. Islam kata tak boleh keluar. Kita kata boleh tu, dah booking, tak ada masalah. Kita yang buat perangai itu jadi biasa. Kita yang membiasakan sesuatu yang Nabi kata dah tak boleh. Kita tak rasa bangga lagi dengan Islam. Dan Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi sesiapa yang berani untuk dipanggil pelik. Pelik. Dah tunang tak boleh nak keluar. Pelik. Takkanlah kita kerja sekali nak gurau-gurau pun tak boleh. Contoh apa? Lelaki perempuan kan berapa ramai ni, semua masalah rumah tangga datang daripada office, yang suami orang duk sibuk cinta dengan isteri orang sibuk mengejar suami orang, tak kenal status dah. Ada pula kelompok yang boleh bagi-bagi isteri dia, boleh tukar-tukar, nak tukar cita rasa. Pelik. Kita yang tengok pelik ni, ya Allah. Tapi orang kata kita pelik. Pakai tudung labuh sangat, pelik. Pakai handsock, Allah apa hal pula, pelik. Jadi benda-benda macam tu semua perempuan dia anggap pelik. Jadi kita nak berpegang dengan agama kita sendiri, orang tengok pelik, kita jadi malu Allah. Nak puasa pelik. Saya ada sahabat-sahabat saya, masya-Allah, yang masuk Islam. Dia cakap apa? Saya kalau boleh saya tak nak kawan dengan orang Melayu. Saya kata kenapa? Sebab dia ni nama je Islam, tapi tidak beramal dengan Islam. Ada seorang sahabat saya ini, dia sembunyi-sembunyikan Islam dia. Jadi kawan-kawan dia tak tahu. Sebab dia tak nak keluarga dia tahu.
Waktu tu bulan Ramadan. Jadi kawan dia pun cakap, Ceng, nasi ayam 3. Suruh belikan nasi ayam. Bulan puasa. Dia puasa. Tapi kalau dia beli, tak ada masalah. Jadi dia kata, dia bagi tahu dengan kawan dia, ini bulan puasa. Mana boleh? Dia kata, kalau you tak cakap, tak siapa tahu. Dia cakap. Pandai dia kan memerangkap kawan ni. Jadi kawan ni cakap, boleh beli nasi ayam, tapi nasi ayam yang buka kedai apa? Kedai non-Muslim. Nak beli daripada non-Muslim. Halal ke tak halal, betul tak? Jadi dia pun cakap, nanti kalau beli ni kedai non-Muslim lah, halal ke tak halal? Halal je, baca bismillah, halal. Nampak? Dia terbalikkan apa semua yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dia kata, saya rasa tak selamat, Islam saya tak selamat bila saya bersama dengan orang-orang Melayu. Macam mana? Itu satu tamparan kan? Waktu tu saya tunduk. Malu sangat perempuan. Sebab kita tak ada rasa izzah, rasa nikmat dengan Islam ni, malah kita malu dengan agama Islam. Kita terlalu bagi muka sangat kepada orang-orang ini. Kita kalau kita cakap pasal kita Islam, nanti kita tak respect dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Come on, kalau kita sayang Islam, kita akan berbangga dengan Islam, kita akan tawarkan Islam kepada sahabat kita. Perempuan, mabuk tu bagus ke? Babi tu bagus ke? Tak bagus kan? Kalau tahu benda itu tidak bagus, cakap je lah dengan dia. Ceng, kita tak tahu, tapi agama kita ajar daging babi tu tak bagus. You janganlah makan. Kita tak tahu apa dia punya implikasi. I love you. Boleh tak cakap macam tu? Kan? Saya sayang awak. Ceng, janganlah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk ni tak elok. You punya otak pun fikir tak betul tau. You janganlah mabuk. I sayang sangat dengan you. Kita cakap. Ni kalau perasaan, masalahnya bila sebut aja I sayang you, perasaan. Padahal itu salah satu daripada kalimah yang Nabi SAW suruh sebut kepada orang yang kita sayang. Main judi bagus ke? Tak bagus. Cakaplah dengan dia, Ceng, janganlah main judi. Kalau you kalah, kalau you menang belum tentu. You main 1000 kali, belum tentu 1 kali menang tau. I love you lah, Ceng. Sembelih, makan sembelihan dia. Ceng, you makan ayam cucuk-cucuk tau. Kita tak boleh makan you punya ayam, tapi you boleh makan kita punya ayam. Bagi kita sembelih, you ambil kita punya ayam. Boleh tak kita tawarkan macam tu? Boleh. Tapi sejauh mana kita berbangga dengan cara Islam? Kan sejauh mana saya, Brother Syakiri, Brother Firdaus Wang pernah jumpa satu masa dulu, first time jumpa, word yang dia cakap, Ustazah ini berdakwah. Sebab dia perkataan, kalau sesama Melayu dia sebut islah. Ustazah berdakwah hanya orang Melayu saja. Ustazah kedekut. Saya kata kedekut apa? Tambah lagi dia kata selfish. Tapi saya terima, saya tahulah dia orang mesti ada reason untuk cakap macam tu kan. Sebab apa dia kata? Islam ini nikmat, tapi ustazah simpan untuk ustazah dan kelompok ustazah saja. Saya nak cakap apa perempuan? Masya Allah. Rasa terpukulnya. Tapi tak ada kekuatan kan kita nak cakap dengan orang-orang bukan Islam. Bila tidak ada kekuatan, tunjuklah contoh yang baik. Jangan nasib bercerai, asal nama kahwin cerai. Itu macam drama sekarang tu. Drama apa tu perempuan nama dia tu? Sakit hati kita tengok kan. Dah kesian mu'allaf tu. Siapa namanya? Janet Jannah. Jannah kan, hijrah Jannah tu. Ya Allah, kesian si Jannah tu. Walaupun memang dia berlakon, tapi semua orang tengok pelakon-pelakon dia tu pun sampai menangis menghayati watak tersebut kan. Dan itulah yang berlaku pun. Betul tak? Nak mengaku ke tak? Berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku kak? Berlaku. Saya ada seorang ni, kakak ni, namanya Kak Ani. Kalau Kak Ani dengar, Masya Allah. Dia ni Cina,
Kemudian daripada agama Buddha dia masuk agama Islam. Atas alasan yang pertama nak kahwin. Tapi suami tak mampu nak bimbing dia. Tak mampu nak bimbing, terracun pula dengan kata-kata keluarga dia. Maka isteri ni tak berani nak balik ke rumah. Tidur pun dekat pejabat. Yang bila saya tengok pejabat dia, saya nangis perempuan. Bantalnya cuma yang bantal untuk lapik cushion tu, lepas tu dengan selimut kain tuala dia. Macam saya kata, ya Allah, lebih hina daripada sebelum dia masuk Islam. Ada anak, tak silap saya 2 orang. Suami langsung tak ada ambil kisah. Dan akhirnya dia lari. Sampai sekarang saya tak tahu dia kat mana. Jadi dia suruh panggil diri dia Kak Ani, Kak Ani. Makan pun tak siapa yang jaga perempuan. Tapi dia jagalah bisnes suami dia masa tu, sehinggalah dia dihalau. Jadi sedih, itu kisah yang benar. Saya tengok sikitlah kisah yang Jannah ni, saya teringat dia. Dan dia hanyalah wakil daripada sebahagian sahabat-sahabat Muslim kita yang nakkan Islam tu, nakkan benda yang pelik. Tapi kita sendiri menyakiti Islam dan membuatkan orang lain takut dengan Islam, perempuan. Tapi saya yakin di hadapan saya ini tidaklah kita lakukan. Ini kita sebenarnya fokus kepada grup yang tak nak mendengar pengajian ataupun penjelasan. Sebab kita terperangkap perempuan ini, kita semua syok sendiri tau. Sebab kita adalah Muslim, tapi Muslim kita adalah Muslim by chance. Lahir-lahir sudah Islam. Lahir-lahir kat pengenalan tengok 12 tahun nanti religion apa? Islam. Tapi cuba lihat sahabat-sahabat kita macam Dr. Farid Ravi. Ada satu lagi saya jumpa Ustaz Firdaus yang daripada Selangor, ya. Masya Allah, adab dia, akhlak dia. Yang Ustaz Firdaus ni, dia asalnya Sami, India. Tapi dia kemudiannya memeluk Islam hanya kerana adab dan akhlak. Hanya kerana dia ni belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan kucing, haiwan dengan baik. Dia bila masuk Islam, tiun dia dengan mak daripada cakap kuat, daripada ketuk pintu nak pecah, tone dia very respectful. Nak ketuk pintu tu pun sangat beradab. Sampai mak dia kata, aku seronok tengok engkau masuk Islam. Sebab engkau bukan macam dulu, masa jadi Sami dulu. Engkau lebih sopan, lebih menghormatiku. Dan Alhamdulillah, mak dia pun masuk Islam. Dan dia ni ada satu masa saya satu pentas dengan dia. Kita duk ceritakan berkenaan dengan ni. Tiba-tiba datang seorang lelaki Muslim Melayu. Habis saja program, belum saja kita keluar, dia pula nak berceramah kat sini. Sebab dah depan dia yang berceramah mu'alaf. Jadi dia duduk berceramah kat sini. Dan saya nak tanya penceramah-penceramah ni. Ini. Dengan Ustaz ni, Ustaz Firdaus ni. Layak ke dipanggil mu'alaf? Oh, dia kata gitu. Ni mu'alaf ni, maksud dia apa? Jadi saya ingat Ustaz tu nak menjawab. Ustaz Firdaus ni terus bangun, dia belah. Jadi lepas tu saya diajak untuk makan sekali sama dengan dia kan. Jadi saya cakap dengan dia, Ustaz tak nak respon. Dia kata, wise man what to ignore. Wise man know what to ignore. Orang yang bijak dia tahu mana yang dia tak perlu layan, mana dia tak perlu fokus. So maksudnya kita ni apa? Macam seolah-olah masih nak membincang lagi soal mu'alaf. Padahal kita tidak melakukan sesuatu yang baik, ya, kepada mereka yang memerlukan kita ini, perempuan. Baik, Masya Allah, itu luahan perasaan. Kenapa tiba-tiba hari ni sendu sebab tenang sangat datang ke sini. Baik, tuan-puan, baginda Nabi Muhammad SAW, dia meruntuhkan jahiliah dengan meruntuhkan 4 pilar, 4 rukun jahiliah. So dalam Islam, jahiliah ini disebut sebanyak 4 kali. Mari kita mengambil kefahaman bahawa akar ataupun benih jahiliah tertanam dalam 4 perkara ini.
kawal 4 perkara ini, maka Islam akan berlangsung dengan penuh kehebatan. Sebagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia runtuhkan 4 pilar jahiliah, dia tegakkan dengan 5 rukun Islam, termasuk dengan 6 rukun iman. Baik, jahiliah yang pertama senaraikan dulu ya. Yang pertama adalah hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Hukmul itu macam hukum. Hukmul jahiliyah yang bermaksud pemerintahan kepimpinan jahiliyah. Yang kedua adalah himayatul jahiliyah. Kalau ada anak-anak yang hafal Quran, dia boleh sebut, bantu saya sebut ayat-ayat Al-Quran ni. Himayatul jahiliyah. Himayatul jahiliyah maksudnya pembelaan berdasarkan jahiliyah. Pembelaan. Yang ketiga, zannul jahiliyah. Sangkaan-sangkaan jahiliyah. Zan itu adalah sangkaan. Dan yang keempat adalah tabarrujal jahiliyah. Perhiasan, persolekan, penampilan yang berdasarkan jahiliyah. 4 ini yang diranapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam semasa perjuangan baginda, sama ada di Makkah maupun di Madinah. Jadi Nabi dia tidak hanya berhenti di Makkah, 13 tahun di Makkah. Dia meneruskan perjuangannya itu 10 tahun lagi di Madinah untuk meruntuhkan, meranapkan 4 rukun jahiliyah itu tadi. Yang pertama Nabi ubah adalah zannul jahiliyah. Zannul jahiliyah adalah sangkaan-sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah ini, sangkaan ini tuan-puan adalah kita punya persepsi. Cara kita pandang, cara kita memahami, sudut pandang kita, sudut interpretasi kita, dan bagaimana kita convincekan diri kita supaya kita sentiasa berprasangka baik. Contoh tuan-puan, zannul jahiliyah ini dia lihat, contoh yang saya boleh kata sekarang inilah, kenapalah aku ini banyak sangat diuji dari kecil sampai besar, apalah dosa-dosaku. Itu percikan tu, zannul jahiliyah. Dia sangka Allah duk menghukum dia manja. Sebab orang-orang kafir musyrik ini, dia percaya tak pada Allah? Dia percaya. And yet dia ada 360 berhala lain. Dia kata 360 berhala tu semua adalah mediator dengan Allah. Kan macam sekarang, sound so familiar kan? Jadi tuan-puan, dia tahu dia dekat itu tu bunyi-bunyi sangkaan buruk. Saya masya-Allah pernah, masa tu saya baru ada seorang anak. Jadi kawan saya ni dia kahwin dengan suami, dapat anak 3. Lepas tu suami tu ceraikan dia. Lepas tu dia tak ada kerja sebab dia belajar tak habis. Kemudian ada masalah duit lah. Kerja dia pun kena gantung. So jadi dia pun call saya. Dia kata, kenapa saya ditimpa masalah ini tak bertepi? Apa dosa saya? Apa salah saya? Waktu dia cakap tu, jiwa saya bergetar. Saya kata, ini berkenaan dengan akidah. Zan, sangkaan ini dia terkait dengan you punya akidah dan iman. Saya pergi ke Syria membawa misi bantuan kemanusiaan. Sampai situ Allah temukan dengan seorang lelaki nak faham zon ni, macam mana zonul jahiliyah dengan zonul islamiyah. Dia kena serpihan bom, tengkorak dia pecah, lepas tu tak dapat nak cebisan dia tu tak ada, jadi dia tutup aja dengan kulit. Bila dia jalan tu boleh nampak dia punya getar dia tu kan. Bila dia jalan dia kuat sebab badan dia sebelah kanan lumpuh. Tapi kepala dia Masya Allah, walaupun tengkorak dia macam tu, terkopak sikit, dia boleh berfikir dengan baik. Terkulai tangan kanan dia, kaki dia terkulai.
Dia jalan, perempuan dia heret macam tu. So bila dia menapak tu daripada kiri tu kan, so yang kanan lumpuh kaki dia jadi tongkat untuk dia. So dia berjalan. Saya kata, ya Allah, kita jalan jadi lagi laju lah daripada dia. Dia mengheret. Saya pun cakap dengan dia, saya kata, awak kan lumpuh sebelah kan? Kalau ikut pengalaman kita, orang yang kena stroke, yang lumpuh sebelah tu, boleh jalan tak agaknya perempuan? Tak boleh kan, dia akan jadi bedridden lah, terbaring je kan. Saya kata, awak lumpuh sebelah kan? Dia kata, Alhamdulillah. Mak engkau. Tu permulaan dia, Alhamdulillah. Dia macam tak ada perasaan. Lepas tu saya kata, kalau lumpuh sebelah macam mana awak boleh jalan? Tahu tak jawapan dia perempuan? Kenapa fokus pada yang tak boleh jalan? Kenapa tak fokus pada benda yang hidup? Nampak? Cara berfikir, sangkaan dia tu, Masya Allah, cara dia berfikir. Sekarang bila cara berfikir kita tak betul, itu yang banyak stres, itu yang banyak depres, itu yang selalu healing sampai hilang kan. Jadi kita nak cari me time memanjang tuan-puan, bukan kita tak menghargai diri kita, tapi cara kita berfikir itu. Cara kita berfikir. Nampak cabaran, kita nampak bebanan, apalah salah aku ni, apa lagi dosa aku, kita kata. Asyik itu je yang kita fikir. Kita tak fikir cabaran itu sebenarnya nak sharpen your talent. Kan? Kita jadi Allah nak tunjukkan bahawa engkau mempunyai kelebihan yang lebih banyak lagi. Tapi kita duk fikir benda itu sebagai satu hukuman saja daripada Allah. Lepas tu dia ajak masuk, pergi ke rumah dia. Kemah. Yang kalau angin kuat sikit melayang dah kemah tu. Tapi bersih rumah dia tu, kemah dia tu. Isteri ada seorang dengan anak 2 orang perempuan. Kecil-kecil main-main lagi. So kita orang makan nasi dekat dalam kemah ni. Tapi Masya Allah, nak jumpa orang macam ni kan, kena doa dulu siap-siap. Daripada tanah air sebelum pergi misi tu, doa betul-betul. Baru Allah temukan. Kalau kita just pergi, setakat pergi, belum tentu kita jumpa perempuan. Ni dia, hopefully they are the waliullah lah, wali-wali Allah. So saya tanya lagi satu soalan. Bersama dengan saya dalam misi ni ada seorang doktor. Saya tanya dia, Tuan lepas kena bom tu, Tuan terpisah dengan keluarga kan, Tuan terlantar dekat sini. Masa tu di Lubnan, di sempadan Lubnan. Lubnan ni diorang tak boleh kerja. Berlainan sikit dengan Turki. Turki tu dia ada muka sikit, tapi di Lubnan tak. Saya kata, Tuan terlantar dekat sini. Anak-anak Tuan pendidikan belum tentu lagi. Isteri Tuan pun tak boleh nak bekerja. Tuan pun tak boleh nak bekerja. Tuan hanya mengharapkan bantuan Allah, bantuan daripada manusia. Tuan meletakkan tangan Tuan di bawah. Kalau sebab saya tahu ni mesti dia faham sikit kot bahasa-bahasa tu kan. Kan yadul ulia, tangan di atas lebih baik daripada yadus sufla, tangan di bawah. Saya tanya macam tu, doktor sebelah saya. Saya tanya, soalan saya adalah, macam mana Tuan melihat perancangan Allah? Apa yang Tuan lihat pada perancangan Allah? Doktor tu terus tepuk saya. Kata, soalan ni soalan kibat. Soalan tinggi. Giling di kepala doktor tu. Pada doktor tu rasa tinggi lah. Tapi saya rasa dia ini boleh jawab. Betul. Jawapan dia puan membuatkan saya menangis sampai sekarang. Apa jawapan dia? Sister, whatever comes from Allah is beautiful. Saya macam kena tumbuk hati saya kata, ya Allah, macam mana orang macam ini boleh merasakan sesuatu yang pada mata kita kepahitan. Dia hidup dengan belas ihsan orang, but yet dia kata, this is the best if Allah destine me to this type of life. Maksudnya appreciative-nya dia perempuan, sampai dia kata whatever comes from Allah is beautiful. Jadi waktu tu saya balik, saya pegang benda tu, whatever comes from Allah is beautiful, whatever comes from Allah is beautiful. Pandang suami kita yang kadang macam menjengkelkan hati kita, saya kata whatever comes from Allah is beautiful. Pandang anak-anak yang kadang-kadang memeningkan kita, whatever comes from Allah is beautiful. Ada masanya melanggar kereta orang, ya Allah, whatever comes from you is beautiful.
perempuan. Sangat-sangat memahami bahawa Allah tidak pernah mensia-siakan kita. Tapi macam mana kita boleh berburuk sangka? Nikmatnya mempunyai Zannul Islamiyah. Sangat nikmat perempuan. Jadi itu yang diketengahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini dia nak terangkan kepada para sahabat supaya dia menjiwai dan merasai bahawa Allah ini maha hebat kasih sayangnya, sehingga memperkenalkan kepada kita dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan nak memulakan sesuatu, baca Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali tu Ar-Rahman Ar-Rahim. And yet kita duk pandang Allah asyik nak menghukum. Jadi anak kita balik sekolah pun, jangan cakap bohong nanti masuk neraka. Kepelat kan? Masuk neraka dia tu. Yang dia ingat neraka dulu. Padahal formula Islam adalah basyira wa nadhira. Kita ini bagi berita gembira, baru kita bagi amaran. Jadi kita jarang kenalkan kepada anak-anak cinta Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dia nak membetulkan zan itu pada para sahabat. Ini sewaktu peperangan. Selesai peperangan, Islam menang. Nampak tawanan-tawanan tu kan, antara tawanan tu adalah seorang ibu yang terpisah dari anaknya waktu perang tu. Dia cari anak dia, bawa baby. Kenapa cari bawa baby dalam peperangan ni? Nak bagi apa? Semangat. Kalah juga. Cari anak, jumpa anak dia, kejar. Lepas tu dia nak bagi susu dia. Dia tahu kan dah berapa lama semalaman berpisah, mesti anak itu lapar. Oh, tengok bukan anak dia, dia lepas, dia cari lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW ni tengok aja perangai perempuan ni. Tak lama tu Nabi panggil para sahabat. Dia kata, wahai sahabat, lihat wanita tu. Jadi sahabat pun tengok aja. Nampak memang dia punya PL dia, sikap dia tu lah kan. Nampak perbuatan dia tu. Jadi Nabi pun tanya, dia ini tawanan, seandainya kita arahkan dia, kalau dia dapat anak dia tu untuk humban, campak anak dia ke dalam api, apakah pandangan kamu? Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, tak mungkin ibu ini akan melontar anak dia ke dalam api. Tantah dia yang melontar diri dia ke dalam api jadi ganti. Sayangnya kasih ibu kan sanggup. Perempuan pernah tak nampak video yang rusa tu, ada anak dia tengah melintas dekat sungai, tiba-tiba ada 2 ekor buaya sedang ikut anak dia. Jadi dia nak alih perhatian, dia mencampakkan diri dia dalam sungai. So buaya tu terus terkam dia, dan mata ibu rusa tu duk pandang anak dia selamat melintas. Pernah nampak tak video tu? Oh, tak pernah nampak. Ya, Masya Allah, dia tak pernah tengok video ni. Jemaah ni selalu tengok Al-Quran, Masya Allah, selalu baca hadis, ya, subhanallah. Silap. Tak apalah, anyway, kalau dapatlah jumpa macam tu, itu kasih sayang binatang tu perempuan. Kasih sayang manusia berbeza kan. Jadi lebih untuk membina dan sebagainya, Masya Allah. Itu kalau kenalah. Jadi Nabi suruh dia orang tengok. Dan itu kata para sahabat, respon para sahabat, tak mungkin ya Rasulullah. Dan kemudian Nabi terus beritahu, kasih ibu itu kepada anaknya melebihi kasih Allah kepada kamu, melebihi kasih ibu kepada anaknya. Nampak? Tapi kita ada rasa tak? Kena rasakan. Selama mana kita tak dapat merasakan, kita belum sampai lagi Zannul Islamiyah. Kita masih lagi dalam komponen ataupun part bahagian Zannul Jahiliyah. Rasailah kasih sayang Allah. Lepas tu dengan anak-anak ni kena banyak cakap. Contohlah datang ke masjid, alhamdulillah tak hujan. Dek, tengok dek, mak bawa adik tak hujan dek. Allah sayang adik, rezeki adik dek. Kan biasa buat perangai macam ni kan. Untungnya mak bawa engkau dapat parking dekat sangat. Allah sayang kau, tambah tu je. Allah sayang kau lah dek. Adik dapat nombor 1. Masya Allah, Allah sayang adik ni. Allah nak bagi amanah kepimpinan pada adik ni.
Kau dapat nombor corot? Cakap apa tu? Masya Allah, dik, Allah sayang adik, dik. Maksudnya academic is not your line, dik. Seorang dah. So you kena cari vocation. Kerja apa? Sharpen your talent, dik. Maybe academic is not your line, tapi you punya pemahaman lebih. Allah loves you. Anak dapat straight A. Ya Allah, tengok ni, kau boleh masuk ke mana-mana universiti daripada pintu yang kau suka. Anak dapat 2A je. Dik, Alhamdulillah, Allah loves you, dik. Sebab dah nampak dah kau tak payah masuk universiti. Ambil diploma, ambil sijil, kemahiran aja, dik. Masya Allah, senang nak buat keputusan lah, dik. Itu yang dapat straight A tu, dia susah nak buat keputusan. Kan? Give me 5. Jadi setiap satu benda itu nampak kasih sayang Allah. Masya Allah. Kalau tak boleh, mintalah daripada Allah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantu kami untuk sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, untuk sentiasa mensyukurimu. Wa husni ibadatika, dan bantulah kami untuk mengindahkan ibadah kami. Jadi itu yang pertama. Lama tu zonul jahiliah tu kan. Nak fahamkan perempuan. So seandainya ada masalah, kita tengok kenapa aku macam ni, kenapa aku macam ini, terus nak bunuh diri. Ekonomi kurang, terus nak bunuh diri. Terus rasa macam tak betul. Jadi betulkan dulu cara kita berfikir. Baik, zonul jahiliah. Selepas itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah. Yang zonul jahiliah ni nak ditumpaskan lama, dia mengambil masa 13 tahun. Seiring dengan zonul jahiliyah adalah himayatul jahiliyah, pembelaan berdasarkan jahiliyah. Dia siapa ni? Oh, this is your clan. So clan, kenapa pula bergaduh dengan orang ni? Itulah you punya clan ini, dia bunuh orang ini. Mesti ada sebab dia membunuh tu. Aku akan menjamin dan melindungi dia. Siapa-siapa yang berani sentuh dia akan kena sentuhan bisa pedangku. Lebih kurang macam itulah. Perempuan faham kan? Faham ya? So di sini masalah zonniyah itu tadi, dia punya implikasi adalah syirik. Syirik itu kita akan menjadi hamba kepada selain Allah. Maklum kan, bila kita tengok orang tu dah bagi duit kat kita, kita lebih taat pada dia berbanding kita taat pada Allah. Atau kita cepat kecewa. Perang, saya ini mangsa perang. Tengok orang dekat Malaysia, hari-hari kenyang. Kenapa ya Allah? Apa dosaku engkau ciptakan aku daripada kalangan Yaman, orang Yaman, kalangan orang Palestin, orang Syria? Apa dosaku? Macam tak terima takdir Allah kan? So dia akan give up cepat. Jadi kita tak nak jenis-jenis yang macam ni, sebab bila dia dah give up, kadal fakru kufran, orang yang dekat dengan garis kefakiran, maka dia mudah untuk menjadi kufur. So bila kufur, dia hilang dah akidah dia. Kan berapa ramai anak-anak kita yang dibesarkan dengan dipanggil mubaligh. Anak-anak angkat yang pindah ke luar negara, antaranya pindah ke, kalau tak silap saya, Switzerland, ada New Zealand, ada Finland, ya. Jadi mereka, kalau puan tengok, dia ada problem sekarang, dia macam sindiket yang mengkristiankan mereka. Kalau kita ikut betul-betul, dia cakap mak bapak dia, walaupun pergi dengan keluarga dia, berhijrah dengan keluarga dia tau, tapi dia kata mak bapak dia ni tak layak untuk menjaga anak dia. Terlolong-lolong cari anak dia sebab anak dia dah diambil. Macam tu je perempuan. Ya Allah, itu berlaku macam mana? Siapa anak-anak tu? Anak-anak dia, anak-anak kita, anak-anak seakidah. Jadi bila kita lihat pada aspek itu, zonul jahiliyah ini, implikasi dia adalah kita syirik, sudut pandang kita tidak betul. Dan Luqman Al-Hakim pun ingatkan anak dia kan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sesekali engkau syirik kepada Allah. Maksudnya guna pakai zon yang salah tu, jahiliyah. Dan bila kita ada zonul jahiliyah, kita akan menjadi orang yang zalim. Zalim tu bukan oppress other people saja.
tapi dia somehow menzalimi diri sendiri. Okey, yang himayah ini dia lebih kepada ta'assub. Dia ni keluarga kita. Dia ni puak kita. Minta maaf sebut kalau hari ni dia ni parti kita. Macam tu pula. Jadi tak kisahlah, yang sepatutnya ada untuk himayatul jahiliyah ini berlaku adil. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Seandainya kawan kita, kelompok kita, keluarga kita ini salah, maka kita kena menentang dan menegur dia. Ada satu masa puan-puan, satu kabilah ni saya tak ingat nama dia. Ni masa Nabi di Madinah. Jadi Nabi menjatuhkan hukuman hudud potong tangan sebab mencuri. Dia mencuri, berzina, mabuk, minum arak, merompak, lepas tu dia kurang ajar kepada pemerintahan atau kepimpinan, ni kurang ajar ni, dia sesuatu yang ada unsur ketagihan. Jadi dia punya cara nak overcome tu mesti dengan cara yang Allah beri. Kalau nak bagi orang mabuk tu supaya dia waras sikit, dia kena sebat 80 kali, macam tu. Nak bagi orang zina tu supaya tak ada rasa tengiang-ngiang dengan zina, dia angau-angau, dia gitu, sebat 100 kali. Kalau yang dah berkahwin tu, saluran salah, kena rejam sampai mati. So biasanya dia akan, puan kata tu, kita kata korbankan, sacrifice sampel yang sangat sikit demi untuk memberi orang lain satu pengajaran yang cukup besar. Puan-puan, saya dulu pensyarah di sebuah universiti. Saya diminta untuk menjadi prinsipal juga pengetua college. Pengetua college ini dia deal dengan cara hidup pelajar-pelajar, termasuk dengan dia orang punya aktiviti, termasuk masalah disiplin. Masalah disiplin ada termasuk zina semua. Rupanya orang yang zina ni, dia bila sampai satu masa tu, dia macam terbayang-bayang. Dia terasa-rasa. Dan yang mencuri ini bukan mencuri duit. Dia suka curi apa? Curi perfume, deodorant, baju orang. Yang saya jaga tu, satu college itu ada lebih kurang 2,000 perempuan. 2,000 pelajar. Yang mencuri itu satu je. Tapi oleh kerana yang mencuri ini satu, orang nak pergi mandi pun payah. Nak letak sekejap ubat gigi dia dekat luar pun was-was. Nak tidur, handphone letak bawah bantal pun ketakutan. Jadi sampai nak recharge tu tak berani, kena tunggu je recharge handphone dia. Dia pun sama iktikaf dengan handphone. Tak nak handphone hilang. Bila dah malam tu, dia pun recharge. Dia punya handphone masuk dekat dalam almari, almari kunci, wayar dia kat luar, masuk dekat plug. Sampai macam tu menyusahkan orang lain. Hanya kerana satu pencuri, 2,000 orang dalam keadaan panas punggung. Adil ke tak adil tu? Tak adil. Jadi orang-orang yang mempunyai ini, masalah-masalah ketagihan ini, Allah dah kata 7 jenayah itu bagi aku yang hukum. Yang lain lantak engkau lah. Nak bagi hukuman apa? Even yang lesbian, even yang transgender, dia tak, bukan jatuh bawah hukum Allah. Yang itu kita terpulang kepada kita ataupun terpulang kepada hakim. Jadi bila Nabi SAW dia nak menjatuhkan hukuman potong tangan ini kepada yang mencuri ini, jadi dia orang punya klan, dia punya puak kabilah dia tu datang, dia utus beberapa orang yang disayangi oleh Nabi, yang Nabi sendiri macam respect orang ni. Jadi datang, dia pun cakap, ya Rasulullah, ini rayuan daripada keluarga yang penjenayah ini supaya engkau maafkanlah dia. Suruh Nabi maafkan ni Allah. Kan jadi apa Nabi kata? Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqataqtu yadaha. Maksudnya, seandainya
kes ini yang mencuri adalah anakku Fatimah, akan tetap kupotong tangannya. Jadi bab-bab yang macam oh ini geng kita, ini semua, dia bukan Islam. Kita kena fokus pada orang yang benar-benar menyokong kepada sesuatu yang dibawa adil pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Rasulnya. Jadi kalau nak menyokong, kalau kita nak membantu, bantu pada jalan yang benar. Ustazah, macam mana kita nak tahu sekarang ni kan? Minta pada Allah. Sebelum nak hulurkan bantuan, sebelum nak ni, kita solat dulu. Terus sekarang scammer banyak kan? Ya Allah. Assalamualaikum, betul ke Ruqayyah binti Siddiq? Ada ke Ruqayyah kat Siddiq? Ini tak ada kan? Puan Ruqayyah betul ya? Puan Ruqayyah binti Siddiq. Ya, saya. Puan Ruqayyah, ini insurans takaful Puan Ruqayyah. Ya, kebetulan pula ada. Kenapa Encik? Ada betul Puan Ruqayyah minta bulan lepas tuntutan kerana sakit buah pinggang. Mana ada. Itulah Puan, saya pun agak sangsi dengan tuntutan ini. So, jadi Puan boleh sharekan nombor akaun? Kita pun bagi nombor akaun. Puan kena buat bayaran sedikit ini sebab kami dah keluarkan separuh daripada tuntutan ni. Jadi kita nak masukkan dalam nombor akaun Puan. Puan kena masukkan 5,000 supaya kita boleh release 50,000. Kita pun masukkan 5,000. Habis. Scammer. Himayatul jahiliyah. Suatu pembelaan yang berdasarkan kejahilan kita. Betul tak? Ramai kan scammer call? Betul kan? Saya banyak kali perempuan. Sampai memanglah insurans takaful. Ya. Puan pun ada tuntutan itu. Macam ni betul, saya nak buat pengesahan ni. Ya betul. Tolong uruskan segera. Tahu-tahu plak. Dia hang off lah. Berhenti. Jadi kita, itu antara salah satu kesan sebab terlalu banyak orang-orang yang buat benda tak baik itu dibela perempuan. Makan rasuah dibela. Sebab dia mungkin apa entahlah, tak tahulah, wallahu alam. Saya nak cakap ni kan tiba-tiba kena gam lah pula kan. Jadi puan-puan faham ke tak faham? Faham kan? Jadi tapi kena juga beritahu kebenaran. Ya, sebab kita nak berhijrah ni. Sebab kalau tak, nanti Allah akan tanya saya. Allah akan tanya saya, dah sampaikan ke belum? Saya kata sudah. Bawa sampaikan macam mana? Entahlah ya Allah kan. Malu saya perempuan kan. Macam mana saya nak cakap depan Allah nanti? Baik, itu dia himayatul jahiliyah. Sama juga kalau saya nak kata anak-anak buat masalah di sekolah. Cikgu-cikgu dah bagi warning dekat dia dan bagi punishment. Kononlah kata rotan ke apa ke, kita pun datang. Siapa cikgu nak rotan anak saya? Ada cikgu mengandungkan anak saya selama 9 bulan. Ada cikgu bagi makan pada dia selama 15 tahun. Tahu-tahu sampai ke tangan cikgu rotan saja. Cikgu tak minta izin daripada saya. Nampak? Puan-puan, saya menguruskan masalah disiplin pelajar. Hello, Assalamualaikum. Cik, saya prinsipal. Saya nak sampaikan masalah anak cik. Dia ada, kita tangkap ada isu mencuri. Mencuri? Puan selesaikanlah sendiri. Tak, kita minta bantuan daripada ayah dia dan ibu dia lah. Macam ni je puan. Puan tengok CGPA dia berapa? Dia rekod dia 2.8. 2.8 belum gagal lagi. Puan kontak saya bila dia sudah gagal. Macam mana saya nak uruskan? Oh, ada yang kena tangkap sebab berzina di asrama ni. Panggil mak bapak dia. Ni anak dah kena tangkap ni. Kena tangkap basah, kita kahwinkan aje lah. Kita bagi pihak perempuan. Saya perempuan kena jaga yang perempuan. Tak apalah madam, teruskan je lah. Saya tak ingin nak jadi wali dia. Engkau buat tahi, engkau suruh orang bersihkan. Itu kata kasar dia lah tuan-puan kan.
Ya Allah. Masalah perzinaan masa saya jadi prinsipal dulu tahun 2000, kita ada 3 prinsipal. Lebih kurang kita ada dalam lebih 3,000 lah. Kita letaklah purata 3,000 ya, sebab ada yang sikit, ada yang banyak simpan jaga pelajar. So kita letaklah 3,000. 3,000 orang pelajar, nisbah 3,000 orang pelajar. Setiap minggu wajib ada satu yang berzina. Sama ada zina itu kes orang yang sama ataupun orang baru, kes baru. Kita orang ni prinsip-prinsip macam mana nak buat, fikir ni, duk pandang sana pandang sini, macam mana nak buat ini supaya kurangkan. Budak-budak ni baru lepas SPM. Baru lepas SPM kot kan. Ada mengandung 4 bulan, lepas tu tak tahulah dengan siapa, dengan lelaki mana kan. Boleh jadi macam tu, puan-puan. Jadi akhirnya kita buat apa? Macam ni lah. Sebab kita setiap hari boleh keluar. Apa kata? Kita seminggu 2 kali je keluar. Satu malam, pasar malam. Sebab pasar malam dekat je. Satu lagi boleh satu outing pasar malam, satu lagi weekend outing. Puan-puan, Masya Allah. Waktu tu tak cukup tangan angkat angkat telefon. Mak bapak call. Saya Datuk ni on behalf of saya punya staff. Ada pula staff dia bukan Datuk pergi cari Datuk. Suruh Datuk tu bagi warning, dan Datuk itu Cahaya Nun Alif. Yang tidak tahu, dia ingat zina itu halal pada dia, perempuan. Kata saya jelaskan ya, nama saya begini. Ulang 2-3 kali pula tu nama dia. Dia kata, apa kelebihan, apa keuntungan yang you dapat dengan buat undang-undang macam ni? Saya jadikan perempuan ini tempat mengadu saya lah. Saya kata, saya bukan cari keuntungan. Datuk, saya bukan cari keuntungan. To me, my major concern is the future and the dignity of my student. Saya kata macam tu je. Yelah, saya faham. Datuk cuba bayangkan, itu anak Datuk. Mulalah kita perempuan kan. Anak saya 4 perempuan. Perempuan berdiri. Jadi bercakap macam tu lah. Tak, I yang nak tahu, you tak payah nak susah-susahkan diri. Macam tu lah pula. Jadi, nak ceritanya, himayatul jahiliyah ini kalau tidak kena cara, dia akan menyebabkan benda yang buruk itu, macam kudis itu, akan lebih merebak dan membesar. Kudis jahiliyah ataupun kudis kerosakan masyarakat akan lebih banyak dan tinggi. So kalau tak kena himayatul jahiliyah. Sebab itu banyak perkara kita kena bergantung kepada Allah. Minta Allah lindungi kita, perempuan. Lepas tu tengok balik apa dia punya kelebihan dia. Senaraikan apa manfaat dia, apa mudarat dia. Yang ketiga, dah habis dah himayatul jahiliyah, tukar kepada himayatul islamiyah. Pertama tadi zannu, kemudian himayah, zannu, himayah, kemudian hukmu ya, hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah ini adalah berkait rapat dengan kepimpinan. Kepimpinan dalam Islam ini tanggungjawab datang dulu. Barulah dia akan dapat kelebihan dia. Saya fokus tak nak kepada negara, sebab nanti kan orang akan kata, ustazah ni siapa kan? Ustazah ni menyokong siapa? Saya tak nak. Saya fokus kepada kepimpinan dalam rumah tangga. Yang kita nak hukmul islamiyah adalah dia menjaga, mengurus, memerintah, memimpin keluarga dia mengikut cara-cara Islam. Hari ini tu yang tengok anak bertunang, baru bertunang, dah boleh bawa ke sana kemari. Ini hukmul jahiliyah. Tahu-tahu pula dah bunting, kahwinkan je. Ataupun nanti tiba-tiba anak tu jatuh cinta pula dengan orang lain. Ataupun perempuan ditunangkan dan dia nak lelaki ini bila dah pisah bayar balik pula. Sebab dah duduk sekali. Bayar balik berapa? 24,000 contohnya. Ada ke tak ada ni?
Tak pernah dengar Masya Allah. Memang pandang Al-Quran je. Masalah masyarakat pelik perempuan. Pelik kalau kita kata, ya Allah, saya berdoa perempuan Allah lindungi, jangan berhadapan lah dengan perkara-perkara macam ni. Takut kita kecewa. Dia kena, orang kata, kena ada tim yang kuat. Ya. Saya kalau berhadapan dengan benda ni, saya Alhamdulillah Allah kirimkan saya suami from Jannah. Jadi saya memang selalu bincang dengan dia. Dulu kalau daripada masa jadi prinsipal dulu, apa anak gugur dalam tandas, mati sudah bersalin dalam tandas juga tempat setan tu juga nampak kan. So saya akan menangis selalunya. Sebab kita menangis bukan kita lemah, tapi kita macam kesal kenapa benda ini berlaku, sebab dia berada dalam bawah kepimpinan aku kan. Lepas tu nak pulangkan balik pada ayah dia tu, pulangkan balik pada mak dia dalam keadaan dia dah kotor. Saya sangat sedih. Saya sedih tengok muka mak dia, muka ayah dia. Tuan dia 2 bulan mengandung. Allah, tersandah. Pandang je macam nak pengsan. Ada yang tak boleh bercakap, diam aja. Ada pula mak-mak yang defensif. Mana? Ni tanda ke madam punya. Itu urine test tu ke madam punya. Aku punya lah pula. Dia kata sebab apa? Sebab saya nak keluarkan student ni, logik ke tak dia punya alasan dia? Saya nak keluarkan student ni supaya saya boleh masukkan kabel saya, student lain. Saya kata, ya Allah, memang tak masuk akal. Mana boleh tengah-tengah semester, akhir semester nak pergi masukkan student. Suka hati dia je bagi, nak very defensive, sampai jahilnya tu ketara sangat. Nak cakap TOLOL sampai hati. Tapi itulah dia perempuan. Dan ada yang terus, saya masa tu memang, Masya Allah, memang kena ada kekuatan lah. Madam, anak ada berapa? Masa tu memang anak saya kecil-kecil lagi, sekarang dah besar, dah ada 2 menantu dah. Dia tak tahu lagi. Nanti tunggu anak dia besar, kita tengok anak-anak dia. Kau doakanlah pula anak aku macam tu kan. Oh, jadi waktu tu ada rasa takut juga perempuan kan. Kita nak menguruskan urusan-urusan seperti ini. Jadi hukumul jahiliyah, kepimpinan kita ini, kita tidak ada pilih kasih. Kita fokus kepada apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak mengikut menurut hawa nafsu. Jadi dalam soal anak-anak, tidak ada pilih kasih antara anak-anak. Kita lihat mana anak yang memerlukan perhatian kita, tuan-puan, kita letak perhatian kita. Dan biasanya, kalau yang setakat pengalaman saya ini, yang saya selalu miss adalah anak-anak yang overshadow anak yang lain. Dia ada anak yang dia akan datang, dia akan mengadu dekat kita segala-galanya. Betul tak? So bila dia terus terang, kita senang aja tolong selesaikan. Tapi yang kita selalu terlepas pandang adalah anak-anak yang dia menyimpan seluruh kedukaan dia, biar dia saja yang tanggung. Dia khawatir, ibu dia terbeban, resah hati, sedih hati, mengganggu tumpuan dan kerja fokus ibu dia. Yang itu yang kita terlepas pandang. Selalu. Hatinya mulia. Tapi bila kita pandang dia, kita kata, dah nasib engkau lah, kau tak nak cakap. Diam macam orang bebal ni, macam dinding. Kita tak berusaha untuk memahami kenapa dia nak pegang dan takung masalah itu. Sebab rupanya respect dan sayangnya pada ibu ayah dia cukup tinggi. Sehingga dia tidak ada hasrat dalam hati dia nak membebankan mak dan ayah. Tapi budak, bila dia simpan sendiri, takung sendiri, tuan-puan, boleh ke dia selesaikan? Tak boleh. Kita lah sebagai orang yang lebih dewasa kena pandai mencungkil, bocorkan dia punya takungan itu supaya beban dia itu agak ringan. Kita yang kena pandai. Kita tak salahkan dia. Tengok dalam Islam, syurga kat mana? Syurga. Ni bawah tapak kaki mak. Kita ugut dia pula. Ya Allah kan. Jangan salah guna kuasa.
salah guna kuasa, kita berpegang kuasa tersebut, kita tidak takut pada Allah, maka akan ramai orang sekali lagi terzalim. Zonul jahiliyah akibat dia zalim. Betul tak? Himayatul jahiliyah, impak dia zalim. Syirik, syirik tu zalim. Kemudian zalim berlaku tidak adil. Sama juga hukmul jahiliyah, akibat dia akan jadi zalim. Dan akhir sekali adalah tabarrujal jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ini juga salah satu daripada rukun jahiliyah, tiang jahiliyah, di mana wanita-wanita dia akan dilambung untuk dijadikan bahan menarik perhatian. Sama ada lambungan apa, wallahu alam. Ada tarian gelik, lelaki tak banyak gelik, tapi yang dia suka tengok perempuan juga yang gelik. Betul tak? So, jual kereta tapi sebelah mesti ada perempuan. Jual tayar, perempuan juga. Jual arak, perempuan juga. Kalender ada sedikit masa dulu, masa saya kecil rasanya ada kalender gambar perempuan yang pakai tu je kan. Itu pula yang jadi dia punya hiasan dinding ataupun hiasan bilik. Memang wanita itu perhiasan, tetapi bukan menjadi perhiasan yang sama level dengan barang. Perhiasan kita adalah perhiasan yang membela, menjaga maruah. So sekiranya perkara ini berlaku, wanita diangkat menjadi ratu hiasan yang didedah, diperguna, sama ada dalam bidang perniagaan ataupun sebagainya, maka itu yang menjadi tumpuan utama. Tumpuan utama, orang semua nak jadi perempuan, lelaki pun nak jadi perempuan. Betul tak? Kan dekat TikTok, lelaki pun sibuk, I suka betul mana ni. Ya, macam tu, lelaki, come on, lelaki. Dan macam mana dah perasaan perempuan saya terperangkap dalam tubuh lelaki. Kurang asam betul. Macam mana dia boleh fikir Allah silap ke dalam tindakan dia? Kalau kita nak jadi transgender, kita sebenarnya sedang berperang. Kita menentang. Kita tentang siapa? Exactly. Takkan Allah tak tahu engkau ni sesuai jadi lelaki ataupun perempuan? Kat situ kita dah kata dah, Allah tak tahu. Allah tak silap. Tapi bukan dengan lisan. Dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi itulah dia perempuan yang dikasihi. Daripada situ timbul manipulasi kosmetik. Manipulasi makna cinta. Perzinaan berleluasa. Sampai kemudian nanti penggunaan arak. Sebab nak pastikan orang yang dicinta ini pun mabuk sama, akan enjoy sama. Kemudian membunuh anak-anak. Kan dia bertali arus daripada tiang jahiliah tabarruj. Dia tu punca-punca dia yang Nabi semua lubuk ni, Nabi tutup dah. Nabi seal. Tapi datang zaman kita pula hidupkan balik dalam keluarga kita kan. Sikit sampai anak-anak itu membesar, jadi dia bawa benda ini sebagai jahiliah yang nyata. Contoh himayatul jahiliah dalam rumah. Kita tengok keluarga A, keluarga B. Keluarga A ni ada anak 4 tahun, B pun sama 4 tahun. Jadi budak umur 4 tahun ni dia nak minum air. Kita pun ambilkan cawan plastik tu bagi dekat dia. Kita kata lepas minum, ambil cawan ni letak dekat sinki. Dia kata tak nak, dia nak cawan kristal kita. Sebab tetamu baru balik. Nak itu, dia kata kan. Hentak-hentak kaki lagi. Kita kata boleh nanti kalau pecah macam mana kan? Set tak cukup. Lepas kata nak itu, nak juga. Oh macam tak nak minum air pula lepas ni dah. Dehydration. Temperature 42 kan. Allahu Akbar. Kita pun kata, okey, ni kalau pakai gelas ni letak kat sini je tau, jangan bawa mana-mana. Dia pun angguk. So kita pun angkatlah kain. Kasih dai kain sekejap aja, matahari panas. Tengah angkat kain, dengarlah pula kat perang pecah. Kita pun berperang, lari laju, tinggal kain, tengok dia. So keluarga A tengok,
La ilaha illallah, pecah. Dan mak dah cakap tadi kan, kita kata gitu. So budak ni umur 4 tahun ni, apa dia buat? Apa dia buat perempuan? Panik. Lepas tu bila kita datang, kita piyet telinga dia. Dah satu dah. Lepas tu kita kata, kan degil kan? Mak dah cakap dah tadi. Jangan minum ni, pakai je lah cawan plastik. Kau tengok, menambah beban mak je. Siapa yang nak bersihkan semua ni? Aku juga. Nanti kalau bapak kau balik terpijak, pecah, kaca pecah ni, berdarah, luka, siapa juga yang nak ubat pergi doktor? Aku juga. Dia tu pun diam, kebil, tunjul lagi kepala dia, kan? Sambil lepas geram dah tu Crystal, ni siapa nak ganti? Dah tak cukup set. Kan? Kau nak ganti? Haprak, kita kata. Based to one side. Tengok keluarga B pula perempuan. Himayatul Jahiliyah. Himayatul Jahiliyah dia macam tu je, tunjal je. Himayatul Islamiyah. Dengar je perang. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Islamiyah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah ajal dia kan, dek. Dek, adik angkat ke tadi? Okey. Adik okey ke? Ada terpijak kaca ke? Itu Islamiyah. Tak ada. Tunggu jap. Mak cari tisu basah. Okey. Tolong mak ni dia. Tisu basah ni. Dia macam ni cara dia. Ni pecah ni. Kalau misal kata kena serpihan dia kat bapak engkau ke, kat adik engkau ke, berdarah, boleh luka, koyak tau daging dia. Nak bawa pergi jumpa doktor satu hal pula. Pastikan tu dekat ujung-ujung tu, dekat kaki almari tu. Tepi dia, belakang dia pun sama. Sebab dia bila dia pecah tu, dia macam meletup. Dalam hati tu tahan marah je kak. Istighfar. Tak ada, masuk dalam dah semua. Okey, ni tak cukup. Kita kena ambil vacuum pula. Pergi ambil vacuum kaca mak. Vacuum. Pun suruh dia pegang 4 tahun tu. Sedut. Semua dah habis, dah selesai dah. Kita pun cakap, ya Allah, anak mak buat apa tadi? Dia pun diam. Kan nak cakap tu bersalah. 4 tahun tu dia tak tahu nak menggoreng lagi kan. Anak mak ni nak bawa cawan tu pergi singkir. Kalau tak betul pun dia akan angguk juga. Ya Allah, I thank Allah for sending you in my life. Thank you Allah for having you. You are like heaven, like angel to me. Nak tolong mak Nak tolong mak, ya Allah. Sampai besar nanti kena tolong mak tau. Kena tolong mak Okey, so dah pecah kena buat apa? Minta maaf. Kena cakap macam mana? Sorry mak, sorry. Masya Allah, bagus. Okay, I am okay as long as you are okay. Kaca ni dia pecah, boleh beli lagi. Tapi kalau anak Umi yang pecah, Umi tak tahu macam mana nak cari ganti. Perempuan anak ini akan membesar, betul? A dengan B, hanya satu scene itu saja. Cawan pecah, gelas pecah. Satu kita apply himayatul jahiliyah. Satu lagi kita apply himayatul islamiyah. Bila dia dah membesar nanti, perempuan cuba jawab set soalan saya ini. Yang mana satu antara A dan B, bila dia buat salah, dia akan berterus terang. B kan? Siapa yang akan kalau dia buat salah, sembunyikan seupaya yang mungkin? A. Siapa antara dua ini, bila dia nampak orang buat salah, dia akan bully, dia akan lagi tambah, dia akan malukan, dia akan aibkan? A atau B? Siapa yang akan melengkapkan kelemahan dan kekurangan orang yang buat salah atau orang yang lemah ni tadi? B. Siapa antara dua ini, kalau dia dapati, mungkin staf dia, pekerja dia ke, ada kekurangan, dia akan bantu carikan alternatif. Alternatif. A ke B? B. Siapa yang kata ini urusan kau, yang aku tahu benda ni selesai? Siapa? Dalam masyarakat kita ramai individu A ke individu B? Tengok balik himayah kita dalam rumah kita, tuan-tuan. Sebab dia akan membentuk siapa diri dia. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ini yang saya cerita, set pada saya lah agak tinggi sedikit, tapi puan-tuan fahamkah? Masya Allah. Okey, jadi ini khusus untuk surau di Bukit
mulia. Jadi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, dengan kefahaman yang jelas, dengan amalan yang boleh kita uruskan ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat nanti sebagai salah satu daripada amal-amal baik dia. Jadi puan-puan dah pukul 11.30. Saya kena rush pergi ke airport. Jadi saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dan kelemahan. Kot kalau ada soalan saya boleh ambil satu saja. Seandainya ada soalan. Masya Allah. Saya boleh terus ya, puan pengerusi, puan pengacara? Okey, silakan puan. Ya. Baik. Baik. Kita ada apa orang kata tu tindakan tindakan apa ya kalau tindakan refleks, yes. Kita ada tindakan refleks tu kan sebab kita dibentuk oleh kebiasaan. Jadi saranan saya puan-puan yang dikasihi supaya kita tidak ada tindakan refleks yang macam A itu berbanding B, kita kena plan, kita kena ada membentuk satu kita punya strategic plan. Dan selalu banyak bercakap dengan diri kita, ini yang seharusnya aku buat. Ini yang seharusnya aku buat. So kalau anak buat salah, tindakan saya adalah apa? 1, 2, 3. Yang tu kena, kalau ada jurnal lagi bagus. Kalau ada buku tulisan pun boleh. Kalau tak nak tulis, tak nak apa, kita diam, kita fikir sendiri. Kalau cucu aku buat salah ini, nombor 1 aku kena buat begini, 2 begini, nombor 3 begini. Dan sebelum kita decide itu, kita kena ada buku-buku yang boleh membantu kita membuat keputusan. Saya puan-puan, awal saya bukan mak yang macam B Saya adalah mak A. Tuan-tuan, puan-puan boleh tanya anak-anak saya. Saya adalah ibu kategori A. Tapi kemudiannya saya banyak baca Tarbiyatul Aulad. Saya baca beberapa buah buku. Saya menganalisa masalahnya ni sebab jadi prinsipal tu. Kenapa macam ni? Saya kata kan. Saya takut. Saya takut anak saya, dah orang menyumpah anak saya macam tu kan. Saya jadi takut. So bila takut saya kata apa yang saya boleh buat, takkan tak ada kot dalam Islam. Macam tu. Jadi fahaman saya begitu. Jadi rupa-rupanya tuan-puan, kita kena ada ilmu dalam mendidik ini, dalam berinteraksi. Dan once bila kita ada ilmu parenting nama dia ini, rupa-rupanya dengan bapa dia, bapa anak kita pun kita senang urus. Parenting tu bukan untuk anak-anak, untuk cucu-cucu je. Rupanya untuk bapa-bapa, untuk EJK-EJK, sangat sesuai. So kalau kita boleh memenangi hati anak, hati orang dewasa lagi dalam tangan. Anak-anak ini adalah ahli syurga. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan. Jadi memang kita kena berhadapan dengan dia, melayan dengan dia, kena pakai siap-siap baju syurga. Apa baju syurga perempuan? Sabar. Betul. Jadi selama mana kita memakai pakaian syurga itu, innallaha ma'as sabirin. Jadi kita akan bertindak sabar dan akhirnya kita akan ke jannah. Masya Allah. Maksudnya macam sangat simple, tapi itulah hakikat dan realiti yang perlu kita hadapi. Dan Alhamdulillah saya bawa bersama dengan saya perempuan buku-buku parenting. Dan selain daripada itu, tolong yang ini yang saya pun masih berjuang juga. Kita sama-sama berjuanglah. Pastikan anak kita punya pemakanan. Dia ada 4 yang perlu kita jaga. Akal, makanan akal, ilmu yang benar. Fakta, bukan auta. Data itu bagi akal. Yang kedua, tubuh badan kita ini. Bagi makan yang sihat. Benda yang paling sihat, superfood adalah antaranya buah-buah kurma. Buah zaitun, minyak zaitun, kan? Tapi anak kita tak berapa suka lah. Dia tengok kurma, dia kata, ini lipas mak, dia kata. Kata rupanya macam lipas. Kita tak lalu nak makan. Macam mana kita nak bagi dia apa? Tukar yang apa orang kata tu, zonul jahiliyah tu kan. Tukar pada benda yang baik. Tapi nampak yang kerinting-kerinting sedap aja. Maggi, ramen, kan? Sedap aja, benda tu tala je. Jadi dia makan ikut tekak dia, bukan makan ikut keperluan badan. Anak kita jadi tak sihat. Lepas tu makan banyak, bila dicek malnutrisi. Di Malaysia ni kan besar kan. Kemudian yang ketiga adalah rohani.
Makanan rohani adalah sejauh mana dia rapat dengan Allah, sembang dengan Allah, macam mana ibadah dia dengan Allah, macam mana okey. Dan akhir sekali yang dia perlu adalah keperluan emosi. Dan biasanya kalau dia membesar, rohani dah ada, dia tak perlu dah emosi ni. Tapi saya lihat pada hari ini, makanan emosi perlu beri. Apakah makanan emosi? Perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang. Yang itu yang banyak kebulu hari ini. Itu yang bila dah meningkat sedikit remaja kan, yang perempuan-perempuan ini sibuk cari buaya friend. Yang lelaki pula sibuk nak perhatian cari geli friend. Kan kecil-kecil lagi. Dah ada buaya, dah ada geli ya. Kita pun tak tahu macam mana nak cakap dengan anak-anak kita ini. Umur 13, 14, 15 tahun itu lumrah. Tapi kita kena direct macam mana cinta yang benar dalam Islam. Fokus pecinta tu untuk apa. Jadi itu 4 perkara. Makanan, bagi makanan yang berkualiti, halalam, thayyibah. Saya cuma nak announce saja bila sebut makanan ini puan-puan, saya bawa kurma. Kurma ini daripada tanah suci Madinah. Kurma tu dia tak sama. Kita main ingat kurma-kurma saja kan. But please kita hidangkan, serve your family dengan the best quality of food yang ada halalan thayyibah. Yang kurma yang saya bawa ini bukan saja halal insya-Allah, bukan saja thayyibah insya-Allah, tapi didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pernah doa, ya Allah, berilah keberkatan 2 kali ganda untuk jualan perniagaan Madinah, kota Madinah, untuk tanam tanaman kota Madinah, untuk usaha apa jua dari kota Madinah, timbangan dia, dan termasuk orang yang berada di Madinah. So kalau kita sakit di Madinah akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan buat-buat sakitlah. Ya, jadi saya ada bawa, saya tak pasti rasanya macam tak banyak, sikit saja sebab kita pun nak masuk dah. Hari ini 5 Muharram, 9, 10 Muharram itu elok untuk kita puasa sunat. So saya rasa setakat itu saja. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Saya rasa dapat vibe ini dan kefahaman yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah angkat perkara ini menjadi saksi supaya kita layak masuk ke jannah, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.